Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk kuliah duha yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada tafsir yang telah pun tuan-tuan belajar dan akan kita belajar. Baik, saya ni sebenarnya menggantikan Al-Fadil Ustaz Piyu Azman yang tak dapat hadir. Dia maklumkan saya semalam pukul 4 petang. Masa tu saya masih lagi di Ampang. Saya tengah menyiapkan nota dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir pada pagi ini walaupun agak penat kejar kemari, tapi alhamdulillah. Ni kita ada sejam, betul? Sejam Okey, tafsir surah Abasa dia ada 42 ayat. Surah yang ke-80 daripada 114 surah dari sudut tertib susunan Al-Quranul Karim. Kalau ada 42 ayat, maknanya satu ayat paling lama kena hurai 2 minit. Betul? 42 kali 2 panjang juga. Sekurang-kurangnya insya-Allah. Okey, kereta KAW 3909 dengan WUH 5663, anda telah menguji iman orang lain Baik, boleh. Tuan-tuan ada, saya minta maaf lah sebab saya tak dapat nak siapkan nota. Biasanya kita mengajar, kita bagi nota pada tuan-tuan dan perempuan. Jadi agak kelang kabut. Syarat tuan-tuan ada mushaf, tengoklah mana-mana pun bahan. Kalau ke tuan-tuan ni semua hafiz ni, hafiz ke surah Abasa, ke hafiz juz amma, alhamdulillah, mudah-mudahan hafiz lah. Baik. Pagi tadi tuan-tuan belajar surah apa? Ad-Duha. Abud pendek je. Abasa panjang, subhanallah. Tapi walau bagaimanapun saya cuba dalam tempoh 1 jam, kita cuba ulas 42 ayat itu InsyaAllah lebih kurang dalam tempoh satu jam. Baik. Surah Abasa, kalau kita mengaji dari sudut ulumul Quran, setiap nama-nama surah, susun surah ni, ayat ni yang mana dulu, yang mana akhir, nak letak yang mana dan sebagainya, dia adalah berdasarkan kepada tauqifi, dia adalah wahyu. Abasa ni dia adalah merujuk daripada salah satu ayat yang pertama Allah sebut ada perkataan abasa wa tawalla. Baik. Abasa dalam surah Abasa yang ada 42 ayat ni, dia adalah surah Makkiyah. Al-Imam Ibn Kathir apabila dia ulas depan tu dia akan katakan Makkiyah. Penting kalau tuan-tuan nak baca Al-Quran, tuan-tuan kena tahu dulu kategori surah. Sebab apabila kita tahu ini surah Makkiyah, kita tahu dah ayat ini dia diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinatul Al-Munawwarah. Maknanya ayat dia cerita tentang apa, kita dah faham. Jadi surah Abasa adalah surah yang kategorinya adalah surah Makkiyah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir Al-Imam Tafsir Al-Quranul Azim. Saya cerita dulu secara umum apa yang ada pada surah Abasa ni. Sebab kadang-kadang metod kita mengajar baca satu ayat baru sampai 42, betul? Saya bawa dulu cerita keseluruhan apa tu surah Abasa, lepas tu baru kita akan hurai daripada satu ayat kepada satu ayat. Sebab tempohnya agak ringkas.
Biasanya 42 ayat ni biasanya perlukan lebih kurang 3 jam. Baru seronok kita nak hurai pelan-pelan lah. Tapi tuan-tuan ni dia macam Imam Syafi'i, dia dengar dia boleh ingat lah, dia cepat faham, sebab tu sejam cukup. Alhamdulillah. Orang lain dapat surah Wadduha, kita bagi surah Abasa, tapi tak apalah. Lagi banyak ayat, lagi banyak pahala. Allahu Akbar. Baik. Kalau kita biasa dengar surah Abasa, dia surah Abasa ni dia bukan cerita hanya cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi nama dia tu pun asalnya sebab cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah Abasa dia juga menceritakan tentang salah seorang sahabat yang di antara sahabat yang awal-awal memeluk agama Islam. Antara sahabat yang awal-awal yang pergi berhijrah. Sahabat yang buta matanya tetapi terang hatinya. Namanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Kalau tuan-tuan buka dalam Syiar A'lam wa An-Nubala, Al-Imam Mudzahabi dia hurai tentang siapa tu Ibnu Ummi Maktum. Kita tahu walaupun dia buta tetapi dia juga merupakan salah seorang muazzin, tukang azan, memanggil orang supaya datang salat selain daripada Bilal yang biasa kita sebut namanya. Ibnu Ummi Maktum ini juga di antara sahabat yang Nabi muliakan, dan beliau pernah memangku jawatan khalifah sebanyak 2 kali ketika mana dia berada di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Dan bacalah cerita tentang tentang Ibnu Ummi Maktum ini merupakan salah seorang sahabat yang dia buta matanya. Jadi mudah-mudahan kita hari ini kena jadi seperti siapa? Ibnu Ummi Maktum. Yang dia seorang sahabat yang dia ini seorang sahabat yang segera datang dalam majlis ilmu. Nanti kita akan kaitkan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar dia jenis orang yang datang dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia juga adalah seorang sahabat yang suka nak ambil sebarang peringatan daripada Nabi. Nanti kita akan sebut bagaimana dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, engkau ajarkan kepada aku apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu." Dan dia juga adalah seorang yang amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak apabila kita baca surah Abasa ini, kita tak nak jadi watak seperti satu kumpulan lain yang dinamakan di dalam Al-Quran ini adalah orang yang manistaghna, orang yang ada hartanya banyak walaupun mereka tak buta, tetapi mereka buta mata hatinya. Berbeza dengan Abdullah yang merupakan sahabat Ibnu Ummi Maktum, walaupun dia buta tetapi hatinya tidak buta. Selain surah ni cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya menyampaikan dakwah, dia juga cerita tentang Ibnu Ummi Maktum. Dia juga cerita tentang pembesar-pembesar Quraisy. Dalam surah ni juga dia menceritakan tentang malaikah. Cuma dalam ayat ni kita tak akan jumpa perkataan malaikat tu lah, tetapi dipanggil gelaran malaikat itu, salah satu daripadanya dipanggil sebagai safarah. Nanti kita akan jumpa ayat Allah kata bi aidi safarah. Kemudian dalam surah Abasa juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, berbicara dengan kita. Kita kalau baca surah Abasa, Allah memberitahu tentang fungsi Al-Quranul Karim, yang mana Allah kata Quran ini sebagai tazkirah. Siapa yang nak dengar tazkirah, siapa yang nak ambil peringatan, dengan antaranya dia membaca Al-Quranul Karim, sebab dia adalah tazkirah. Selepas kita dah faham cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah, cerita tentang Ibnu Ummi Maktum, cerita tentang malaikat yang Allah sebut sifatnya dalam surah Abasa, kita belajar tentang Al-Quranul Karim. Tetapi dalam surah Abasa ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dari mana kita datang, ke mana kita akan kembali. Kita datang daripada setitis air mani yang tak ada apa nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dan akhirnya nanti akan pergi ke alam akhirat. Dan hujung ayat surah Abasa, Allah membawa setiap hamba-hambanya yang faham, yang tadabbur, dia faham Quran. Last kali Allah ceritakan kepada kita tentang bagaimana situasi orang berada di alam akhirat, yang pada ketika itu semua orang lari daripada orang lain. Yauma yafirru mar'u min akhi. Kita akan bacakan ayat itu sebentar nanti. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga dalam surah Abasa, Allah mengajak kita supaya tadabbur, merenung, menghayati cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Antaranya nikmat yang Allah sebut adalah nikmat makanan, nikmat. Tuan-tuan kena faham, apabila Allah sebut dalam Al-Quran, kenapa dia cerita tentang makan? Kenapa cerita daripada manusia jadikan setis air mani? Kenapa Allah cerita manusia ni Allah turunkan hujan kepada mereka? Allah belah bumi ni, kalau bukan sebab Tuhan, walaupun hujan turun, tak boleh tumbuh tanam tanaman. Kalau Allah tidak izinkan bumi itu untuk dibelah, maknanya ditanam benih, dia keluar menjadi benih, menjadi berbuah dan sebagainya, semua adalah daripada Allah. Cuma kalau kita baca Quran, tuan-tuan, kita kena faham, Allah kalau dia kata dalam Quran, dia mesti ada sebab dan musabab. Mesti ada sesuatu yang dia nak bagi tahu pada kita. Sebab tu kita kena mengaji Al-Quran dan baca tafsirnya. Baik. Yang seterusnya, Allah menceritakan dalam surah Abasa ini, Allah ada menceritakan tentang ada satu kumpulan manusia yang mereka ini sebenarnya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu secara keseluruhan, gambaran secara kasar apa yang ada di dalam surah Abasa ini. Baik, kita pergi kepada ayat demi ayat. Minta penjaga masa ada. Baik, tengok kepada ayat yang awal-awal. Kita lihat kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baik, surah Abasa, kalau sebut Abasa, kita faham. Abasa itu mana apa? Abasa ni dia merujuk kepada muka yang ada pada Rasul. Dia panggil dia yang bermasam muka. Wa tawalla merujuk kepada, makna watawalla tu maknanya merujuk kepada perbuatan. Selepas dia masamkan muka tu, Nabi berpaling. Anja'ahul a'ma. Ayat yang kedua, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Nabi, kita faham dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita ni ini cerita di Mekah. Waktu di Mekah kan dalam dalam waktu Nabi nak mengajak orang masuk Islam. Kita kalau buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir, tuan-tuan buka dalam kasih-kasih yang kitab tafsir Al-Ma'thur yang muktabar, Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kebanyakan bahkan sepakat para ulama mengatakan sebab turunnya surah Abasa ini adalah ceritanya datang seorang buta yang dia telah mengganggu, yang dia telah menyampuk ketika mana Nabi SAW sedang memberikan ceramah, berdakwah kepada pembesar-pembesar yang ada pada ketika itu. Dia buta, dia tak nampak, tetapi dia datang kepada Nabi, dia bertanya dengan banyak perkara, bahkan ulang-ulang. Baik, kalau kita duduk kedudukan Nabi pada zaman itu, yang kita sebenarnya memerlukan kekuatan Islam, yang kita nak dakwah sekarang ni adalah orang yang banyak harta, orang yang kaya-kaya, pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar ni kesan dia besar tak kepada orang bawah dia? Besar tak? Besar. Kalau dia beriman, orang bawahnya agak-agaknya bagaimana? Tentu kesannya pun dakwahnya sangat besar. Maka Nabi dapat peluang bersama dengan mereka, Nabi pun menyampaikan. Namun dalam masa yang sama datanglah seorang lelaki yang buta ini, yang dia datang kepada Nabi SAW. Dia tak nampak, tetapi dia boleh mendengar. Dia terus tanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
engkau ajarkan kepada aku apa-apa yang kau tahu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi ni rasa macam agak terganggu. Tapi bukan sebab Nabi bukan sebab dia nak hina, bukan sebab Nabi nak hina kepada Ibnu Ummi Maktum, bukan. Tetapi ijtihad Nabi. Yang pertama, kenapa Nabi berpaling itu adalah pertama, Nabi sangat harapkan pembesar-pembesar itu masuk ke dalam agama Islam. Hebat. Tu Nabi memberikan perhatian. Namun dalam masa yang sama, datang seorang lelaki buta tadi itu yang agak mengganggu majlis Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun agak terganggu sebagai sifat manusia biasa. Bukan sebab Nabi nak kecilkan hati Ibnu Ummi Maktum, bukan sebab Nabi nak lekeh-lekehkan dia, tak. Tetapi disebabkan tujuan yang besar pada ketika itu menyebabkan Nabi berpaling daripadanya. Habis, lepas tu Nabi pergi ke nak berikutnya balik dan sebagainya, maka turun ayat yang tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadi macam Nabi yang sentiasa boleh menerima teguran. Allah tegur. Sebab tu Nabi ni dia maksum. Setiap apa yang Nabi buat ini, kalau dia melakukan kesilapan, dia ada wahyu yang akan turun yang akan membetulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam ayat ni Allah panggil lelaki ini, Ibnu Ummi Maktum ni, dengan nama dia buta? Boleh tak kita panggil orang buta, si buta boleh? Dalam surah Hujurat kan Tuhan kata apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menggelar orang dengan gelaran-gelaran. Jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran. Tapi boleh tak? Kenapa Allah panggil Ibnu Ummi Maktum dengan nama si buta? Anja'ul a'ma. Boleh dengan syarat untuk lita'rif, untuk memberikan pengenalan, bukan untuk lintanqis, bukan untuk merendah-rendahkan Ibnu Ummi Maktum. Bahkan sepatutnya orang yang buta itu, yang lemah dia, yang itu sepatutnya diberikan perhatian. Dan ayat tu sebenarnya juga, dia sebenarnya ayat yang buta ni sebenarnya dia telah menempelak juga secara tak langsung. Ayat ni dia menyindir orang-orang kafir musyrikin. Orang yang buta ni datang keadaan segera nak dengar peringatan, nak minta Nabi ajar. Datang dalam keadaan takut. Kamu pembesar-pembesar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dan sebagainya, kamu tu walaupun mata kamu nampak, tetapi hati kamu itu buta, kata Allah. Itu sebenarnya sebalik daripadanya. Okey, kemudian pada ayat yang seterusnya Allah mengatakan, wama yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali dia datang untuk menyucikan dirinya? Yang si buta tadi ni, dia datang jumpa Nabi dengan niat untuk dia bersihkan diri dia. Kita yang datang dalam majlis ni pun kena jadi macam Ibnu Ummi Maktum, bersedia untuk bersihkan diri daripada dosa, kata Allah. Maknanya sepatutnya ayat ni cerita, sepatutnya Nabi memberi layanan dulu kepada Ibnu Ummi Maktum daripada pembesar-pembesar Quraisy. Kerana Allah kata apa? Barangkali dia datang, dia nak bersihkan diri dia daripada dosa, daripada akhlak yang tidak elok, pada ayat nombor 3. Lepas tu Allah sambung lagi, ataupun yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun dia iaitu Ibnu Ummi Maktum ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jenis sahabat yang dia suka Nabi bagikan peringatan. Allah Ta'ala memberi teguran yang lembut kepada Nabi. Sebab tu dalam ayat ni kalau kita hurai panjang, 1 jam ni tak cukup. Dia nak hurai nahu, sarafnya lagi. Allah tak kata engkau Muhammad telah berpaling, engkau Muhammad telah bermasa muka. Tuhan tak guna kamu, engkau. Tapi Tuhan guna perkataan dia telah bermasa muka. Maknanya apabila kita faham dia tu Rasulullah, tetapi ayat ini terpakai kepada hamba-hamba umat-umat Nabi yang membaca Al-Quranul Karim. Betul, Allah guna perkataan dia. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan tak akan jumpa perkataan yang Allah menyeru Nabi dengan nama Ya Muhammad. Tuan-tuan tak akan jumpa. Allah akan memanggil Nabi apa? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tuan-tuan kena baca cerita dalam surah Al-Hujurat, bagaimana sahabat meninggikan suara, kan? Allah tak panggil Nabi dengan seruan Ya ayuhan Muhammad, tak.
Disebut nama Muhammad tapi bukan bentuk menyeru. Tapi nabi-nabi lain, ya Nuh, disebut nama. Nabi Muhammad tak, dia tak sebut nama, tapi Allah panggil dengan gelaran, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, macam tu. Kemudian Allah kata sepatutnya yang datang si buta tadi tu, dia nak apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia apa? Dia nak bersihkan diri dia. Kemudian dia nak minta Nabi berikan peringatan. Mudah-mudahan peringatan Nabi itu menyebabkan dia boleh mengambil sesuatu manfaat. Kemudian Allah kata lagi pada ayat nombor 5. Ayat nombor 5 Allah kata amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Okey, ayat nombor 5, ayat nombor 6 dengan ayat nombor 7, dia bawa cerita, Allah memberikan khabar dalam Quran, cerita tentang kumpulan yang satu lagi. Kumpulan yang satu lagi tadi cerita tentang Ibnu Ummi Maktum. Lepas tu ayat yang seterusnya Tuhan cerita tentang orang yang Nabi beri perhatian tadi tu. Allah kata, amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Siapa dia? Pembesar-pembesar Quraisy yang pangkatnya tinggi, hartanya banyak. Fa anta lahu tasadda, maka kamu melayani dia. Kita dah sebut awal-awal tadi ijtihad Nabi. Sebab Nabi tahu kesan besar kalau dia dapat dakwah pembesar-pembesar ni. Tetapi Allah turunkan ayat, Allah mengatakan sebenarnya pembesar-pembesar tu dia sebenarnya tak macam sifat Ibnu Ummi Maktum yang nak berubah, yang nak dapatkan peringatan, nak bersihkan diri dia. Yang mereka ni kaya saja, buta mata hatinya, tak mau mendengarkan peringatan, kata Allah. Tapi yang itu yang kau berpaling kepada dia, kenapa? Kemudian Allah kata lagi, wa ma alaika alla yadzakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, iaitu beriman pada Allah. Baik, ayat nombor 7. Allah kata, ayat nombor 7 ni Allah kata apa? Orang pembesar-pembesar tadi tu, kalau dia tak nak terima dakwah kau, kalau dia tak nak jadi macam Ibnu Ummi Maktum, nak bersihkan diri dia, kalau dia tak nak ambil kesan dakwah kau tu, kata Allah, biarkan dia. Sebenarnya sebab dia, engkau ini hanyalah Nabi ni, kita faham tugas dia sebagai apa? Sebagai munzir, hanya sebagai pemberi peringatan. Nabi bukan bagi hidayah. Nabi hanya memberi ingat saja. Kalau dia orang tak nak ambil action, tak nak ambil kesan daripada dakwah, biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau tak dicela pun Muhammad, engkau tak bersalah pun, sebab engkau bukan bagi hidayah, tapi engkau hanya memberikan peringatan kepada mereka. Okey, habis ayat tu. Tetap faham ke ni? Boleh. Saya nak kena bajet masa juga ni sebab ayatnya agak panjang ni. Okey, kemudian kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah mengatakan bahawa wa amma man ja'aka yas'a. Ayat nombor 8 Allah tarik semula, Allah bawa kita yang renung Al-Quran, Allah ceritakan lagi tentang siapa dia yang buta tadi tu, apa perangai dia, apa sikap dia, yang tak sepatutnya engkau bermasam muka, tak sepatutnya engkau berpaling. Dia tu siapa? Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Segera datang kepada Nabi. Dia tahu ini majlis Nabi, Nabi setengah bagi ceramah, Nabi tengah bagi dakwah, cepat-cepat dia datang, dia pergi. Siapa dia? Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Allah kata lagi, wa huwa yakhsha. Sedangkan dia ini seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia buat salah, takut dia langgar perintah Tuhan, takut dan sebagainya. Dia tak nampak, tuan-tuan. Biasanya orang yang buta ni Allah akan terangkan mata hatinya. Dia takut. Maknanya dalam ayat ni Allah membetulkan siapa? Allah memberikan pengiktirafan kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum yang buta. Oleh itu marilah sama kita membutakan mata kita. Ke macam mana? Tak.
paling penting jaga hati ini paling penting. Jangan sampai buta mata. Kita tak nak jadi macam kelompok-kelompok orang kafir musyrikin. Ada harta tetapi akal tak guna, sombong dan takbur pada Tuhan. Okey, lepas itu Allah berfirman pada ayat yang ke-10, fa anta anhu talaha. Dan Allah menggunakan perkataan kalimah apa? Allah menggunakan perkataan dengan kalimah fa anta lahu. Allah menggunakan istilah fa anta anhu talaha. Maka kamu ini mengabaikan Ibnu Ummi Maktum. Jadi ayat yang kita baca yang pertama sampailah ayat nombor 10 ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang, betul? 3 kumpulan. Ayat yang awal-awal 1 dan 2 dan sebagainya, dia sangat berkaitan dengan Nabi yang menyampaikan dakwah. Di sini kita boleh belajar dalam bab dakwah, jangan pilih mana-mana orang yang kita fikir kita nak cari orang kaya je nak dakwah. Nak cari yang ini tak. Miskin ke tak miskin ke, kaya ke tak kaya ke, dia jawatan ke tak ada jawatan ke. Bab Islam, bab perkara agama, bab Quran, bab hadis, kita kena sampaikan. Jangan pilih mana-mana jalan. Dakwah kena buat. Dan kita belajar pada ayat 1 sampai 10 ni, Allah telah menyebutkan tentang sifat yang ada kepada si buta itu. Walaupun matanya buta tetapi hatinya terang, hatinya jelas, takut pada Tuhan, bersegera buat kebaikan. Kita, Allahu Akbar, kalau ada orang baca hadis, mengajar tafsir, kita ramai yang walaupun matanya buta, walaupun matanya boleh tengok banner, boleh tengok iklan, tapi dia cepat-cepat tak macam Ibnu Ummi Maktum. Wahwa yas'a Ibnu Maktum, wahwa yakhsha. Dia cepat-cepat dia takut pada Tuhan. Ini menceritakan tentang orang yang belajar dan orang yang mengajar. Sebagai penuntut ilmu kena tiru macam Ibnu Ummi Maktum. Sentiasa nak bersihkan diri. Yang mengajar pula jangan lihat kepada beza-bezakan siapa nak diajar, siapa tak diajar dan sebagainya. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang ke-11. Allah menceritakan pada ayat yang ke-11 ini, Allah membawa kita lepas habis cerita Ibnu Ummi Maktum dengan Nabi dan kaum-kaum musyrikin yang kaya-kaya tu, Allah membawa kita pada ayat nombor 11. Allah nak cerita pula cerita tentang Al-Quranul Karim. Okey, boleh? Ada pertanyaan ayat yang awal? Boleh. Tuan-tuan dah makan ke belum ni? Nampak macam subhanallah, semangatnya kan Boleh. Okey, kita pergi ayat nombor 11. Ayat nombor 11 start daripada ayat kalla innaha tazkirah sampailah ayat nombor 16, dia ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Okey, Allah kata apa pada ayat nombor 11? Kalla innaha tazkirah. Kalla ni maksud apa? Kalla maksud apa? Sekali-kali jangan. Biasanya kalau sebab masa kita ringkas, tak boleh cerita di surut penggunaan bahasa Arab dalam Quran. Kalla ni dia adalah berbentuk dipakai untuk menafikan dan juga untuk memberikan teguran. Maknanya kalau yang ayat sebelum tu dia akan nafikan tapi dia nak bagi perhatian ayat yang ke depan. Macam tu. Panggil kalla. Dia nafikan sebelum ayat tu tapi dia nak bawa ayat yang berikutnya. Itu banyak pergunaaan bahasa Arab di dalam nahwu dalam bab tafsir ni. Yang ni perlukan lebih kurang 1 hari kita hurai. Baik, kata Allah, kalla, sekali-kali jangan begitu. Maknanya Tuhan kata, Muhammad dah turun wahyu, dah tegur engkau, dah tarbiyah engkau. Lepas ni jangan buat macam tu, termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali jangan begitu. Begitu tu apa? Begitu tu apa? Begitu yang mana? Yang mana Tuhan kata jangan sekali begitu? Begitu yang mana? Jangan buat dah, kata Allah. Yang mana? Yang mana? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Oh, ingatkan bisu tu mengabaikan, membeza-bezakan
Kan orang tu dah terang-terang nak berubah, nak dapatkan peringatan. Yang kaya tu belum tentu dia nak ambil tindakan, betul-betul dia nak berubah. Jadi kalau orang yang kita tahu terang-terang dia dah bersedia, I'm ready, nak cakap apa saya dengar. Berbeza orang yang acuh tak acuh. Betul tak? Tuan kata sekali-kali jangan macam tu. Kita umat Muhammad pun jangan jadi macam tu. Lepas tu Allah kata dalam Quran, innaha tazkirah. Maknanya sesungguhnya ia adalah satu peringatan. Nya tu merujuk kepada apa? Innaha, ha tu merujuk kepada apa? Ha. Sini tak ada whiteboard lah. Tak ada. Ha tu merujuk kepada apa? Ha, innaha tazkirah. Ha tu merujuk kepada Al-Quran. Yang Allah tegur tu termasuk segala ayat-ayat yang dalam Al-Quran, dia merupakan peringatan, tazkirah. Ingat kita yang mana betul, yang mana salah, yang mana haram, yang mana tak haram, yang mana jangan buat syirik dan sebagainya. Peringatan. So Al-Quran tu peringatan. So Nabi datang sebagai apa? Kalau Quran sebagai tazkirah, yang Nabi tu pula sebagai orang yang memberikan peringatan. Munzir, memberi peringatan. Allah kata kalla innaha tazkirah. Jangan buat dah yang macam dulu tu. Kemudian sesungguhnya Al-Quran itu, ayat yang diturunkan itu, ayat-ayat yang lain, seluruh kandungan Quran itu, dia merupakan peringatan. Okey, persoalannya, betul ke selama ni tuan-tuan ambil peringatan daripada Al-Quran? Betul tak Quran tu jadi peringatan? Betul ke? Quran jadi peringatan tak? Macam mana nak jadikan Quran sebagai peringatan kalau kita baca pun kita tak faham? Tapi kita usaha untuk belajar hari demi hari. Okey, ayat nombor 11. Pergi ayat nombor 12. Allah kata, "Faman syaa'a dzakarah." Dan sesiapa yang mengkehendakinya, tentulah dia akan memperhatikannya. Okey, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa faman syaa'a dzakarah, barang siapa yang kendaki tentu dia akan perhatikannya. Baik. Seolah-olah ayat ni menunjukkan bahawa macam ikhtiar. Kita ada ikhtiar tak? Kita ada pilihan tak? Macam ayat yang Allah kata dalam surah Al-Kahfi itulah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Baik, Allah bagi kita Quran. Allah telah turunkan Quran. Betul tak? Allah telah hantar Rasul. Sekarang ni kita pilih. Nak jadikan Quran itu sebagai peringatan ataupun nak abaikan Quran itu sebagai peringatan. Okey, ayo nak pilih mana? Allah tanya pada kita. Allah dah bagi tahu Quran peringatan, tazkirah. Okey, sekarang ni sesiapa yang dia kehendaki nak jadikan Quran itu peringatan untuk dia, maka dia akan ambil, dia akan ingat. Tapi kalau orang yang dia tak nak jadikan Quran sebagai peringatan, dia akan buat apa? Dia akan abaikan. Okey, betul ke kita ni orang yang betul-betul yang nak jadikan Quran itu sebagai peringatan? Betul ke? Macam mana kita nak tahu Quran tu ingatkan kita tentang apa, sebut pasal apa, kalau kita tak usaha hari demi hari untuk tadabbur, memahami apa yang Allah kata di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita ada pilihan tak? Kita ada pilihan. Allah bagikan kita pilihan. Nak jadikan Quran peringatan ataupun tidak. Kemudian Allah menyebut pada ayat yang berikutnya, pada ayat nombor 13. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Allah mengatakan bahawa Al-Quran itu dia terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Baik. Quran ini dia telah tercatat di dalam suhuf. Nanti ada tajuk, ada ustaz akan cerita nanti asal usul Quran, betul tak? Nanti minta ustaz tu elaborate panjang lebar. Quran ni turun daripada mana ke mana dan sebagainya. Daripada Lauhul Mahfuz turun sampai ke Baitul Izzah. So Quran itu dia telah tercatat, dia telah diletak di dalam suhuf yang kata Allah mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas Allah kata Quran peringatan,
Siapa yang betul-betul nak manfaatkan Quran, dia akan ingat, dia akan ambil, dia akan usaha nak jadikan Quran peringatan. Lepas tu Allah Ta'ala cerita Quran ni kedudukan dia macam mana. Dia itu telah tertulis, diletak di tempat-tempat yang Allah muliakan. Lepas tu Allah kata pula marfu'atin, yang ditinggikan, mutahharah, yang disucikan. Hatta kan syaitan pun tak boleh sentuh apa? Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahkan Quran tidak disentuh melainkan orang-orang yang bersih. Al-Quran, Allah cerita tentang kalam Allah, cerita tentang Al-Quranul Karim. Yang ini kena buka dan sejarah Al-Quran, Al-Quran macam mana sejarah dia, turunnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian pada ayat yang ke-15 Allah menyebutkan cerita tentang malaikat. Okey, ayat 15. Okey, ada pertanyaan? Boleh? Saya terus ayat 15 boleh? Panjang lagi ni sampai 42 ni. Biar sampai kita jadi buta pun tak apa. 42. Okey, biaidi safarah. Ayat nombor 15. Biaidi, di tangan para penulis malaikat safarah. Baik. Ni yang saya kata tadi awal-awal. Safarah ni para ulama berbeza pandangan. Safarah of confirm, dia rujuk pada malaikat. Cuma safarah maknanya apa? Safarah ada dua makna. Ada safarah bermakna dia sebagai penulis. Malaikat tu kerjanya adalah mencatat, menulis. Makna safarah yang kedua, dia adalah wakil Allah kepada manusia. Bahasa Arab panjanglah. Kalau safarah ni macam mana Ustaz boleh kata dia sebagai penulis? Ambil daripada perkataan safarah, contoh macam dalam surah dalam surah Jumaah ayat 5, Tuhan kata apa? Kamasalil himari yahmilu asfara. Jumpa tak? Asfara, simfara. Kalau ada whiteboard boleh kau conteng-conteng, tapi tak ada whiteboard pula. Dia panggil safarah. Baik. Ayat tu Tuhan kata apa? Allah mengatakan bahawa Quran itu, dia ni di tangan para penulis malaikat. Ni kena belajar bab malaikat. Cuma safarah tu nak terjemah sebagai apa? Ada setengah ulama kata safarah bermakna dia penulis. Ada kata safarah tu dia bermakna apa? Dia bermakna perantara, orang tengah Allah dengan hamba. Macam Jibril, perantara bawa apa? Bawa wahyu daripada Allah. Malaikat rakib dan atid, sifat malaikat yang rakib dan atid sifat dia adalah sebagai apa? Penulis pencatat. Jadi safarah di sini dia merujuk kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua tugas lah, sama ada dia menulis, mencatat apa yang dilakukan oleh hamba, ataupun dia menyampaikan apa-apa yang Allah minta sampaikan kepada hamba-hamba dan rasul-rasulnya. Sebab mereka ini adalah safarah. Ayat nombor 16 adalah lanjutan pada ayat nombor 15. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang yang malaikat tadi tu. Baik. Malaikat ada berapa orang? Malaikat yang kita tahu namanya dalam Quran ada berapa? Malaikat. Tuan tadi kenapa diam je, kenapa ni? Malaikat kena belajarlah iman dengan malaikat. Ramai orang tak tahu malaikat ada juga namanya Harut dan Marut. Itu kena belajar malaikat. Dalam cerita ni Allah nak cerita tentang malaikat. Sebab malaikat ni yang membawa wahyu Allah. Malaikat ni yang buat segala tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Lepas tu Allah kata pada ayat nombor 16, Allah kata sifat malaikat kiramin bararah. Kiram maknanya malaikat yang mulia, baik akhlaknya, baik rupa parasnya. Bararah ni maknanya malaikat yang suka berbakti pada Tuhan. Tak pernah langgar perintah Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia sentiasa bertasbih siang dan malam, tak pernah jemu-jemu malaikat. Sebab dia satu makhluk yang dia memang suka membuatkan kebaktian. Barrun, dia suka membuat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil pada perkataan barrun, itulah berbakti pada Allah. Baik, sekarang ni kalau kita baca Quran, kita tengok ayat ni, kenapa Allah cerita tentang malaikat? Apa logik dengan abasa mula-mula tu? Betul tak? Betul atau tidak tuan-tuan dan puan? Apa logik kenapa cerita pasal malaikat?
Sebab malaikat ni dia mempunyai hubungan yang rapat. Memang dia ni ditugaskan oleh Allah sebagai Rasul. Rasul dekat muka bumi Muhammad dan Nabi lain. Tapi Rasul di langit adalah malaikat. Sebab orang dulu, kalau kita baca, jangan baca surah Abasa saja, kalau kumpul ayat-ayat yang lain, kita akan jumpa dialog-dialog Nabi dapat daripada orang yang Nabi sampaikan dakwah. Orang kata Quran ni sihir, Quran ni datang daripada orang dulu, Quran ni mungkin kau tambah, mungkin kau kurang dan macam-macam. Tapi Allah mengatakan yang bawa itu adalah malaikat. Sifat dia apa? Kiram, yang mulia. Mulia dari sudut akhlaknya, mulia dari sudut perbuatan rupa parasnya, indah dan sebagainya. Bahkan malaikat itu adalah malaikat yang bararah, suka berbakti. Mungkin kita pernah dengar hadis yang Nabi kata, kelebihan orang baca Quran kan, al-mahiru, orang yang pandai baca Quran, ma'a kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, apabila dia baca, dia amal, dia dapat, dia bersama, didekatkan dengan malaikat-malaikat yang mulia yang suka berbakti. Tapi orang yang tak pandai, wa yatata'u, dia dapat apa? Falahu ajran, dia dapat dua pahala. Nak tak duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang Allah muliakan? Doa malaikat mustajab. Malaikat tak pernah buat dosa pada Tuhan, tak pernah langgar perintah Allah, tak buat apa yang Tuhan suruh. Mulia malaikat. Kemudian pada ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat nombor 17, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, okey, habis ayat cerita nombor 16 tadi, ada pertanyaan. Sekejap lagi saya akan buat ulasan secara kesimpulan ini secara umum lepas habis daripada 42 ayat. Ini dah pukul berapa ni? 10. Aduh, ada 20 minit lagi. Tak apa. Saya kena ringkaskan pada tuan-tuan dan puan. Saya duk pening pada semalam 42 ayat, macam mana aku nak uraikan 1 jam ni? Biasanya 42 ayat ni 3 hari ni kita buat 3 kelas, 1 jam. Tapi tak apalah. Sebab tuan-tuan ni mungkin kita ringkaskan boleh. Saya ringkaskan. Lepas tu dalam 1 minit pula tu, tapi tak apa. Abasa biasa kita baca. Kalau tuan-tuan nak baca tafsir yang paling mudah, contemporary, yang bagus huraiannya, tuan-tuan beli tafsir yang dikarang oleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin atau Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Tafsir dia subhanallah. Tapi kalau nak baca orang kita kan, tafsir apa? Ibnu Katsir dia kata. Tapi kalau nak faham ulasannya, kaitan-kaitannya, Syekh Saleh Al-Utsaimin dia ada tafsir juzuk amma tu. Tuan beli, tuan baca, insya-Allah bahasanya faham. Lepas tu dia ada audionya pun ada teks Arabnya pun ada. Tuan boleh belajar. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 17 sampai ayat 17 sampai ayat nombor 23. 17 sampai 23 Allah cerita tentang sebahagian manusia di kalangan orang-orang kafir ni, mereka yang kufur kepada Allah. Allah kata apa? Qutilal insanu ma akfarah. Qutila ni, kalau hurai bahasa Arab panjang, ada kata laknat, ada kata uhlika, celaka, ada yang kata dilaknat. Tapi di sini merujuk kepada halaka, iaitu merujuk kepada binasa dia. Binasalah manusia-manusia yang alangkah dahsyatnya kekafirannya. Ayat ni kata orang yang kufur tu dia sangat binasa dia. Maknanya azab dia, binasa dia orang-orang yang kufur ini. Cuma dalam ayat ni Allah gunakan perkataan ma akfarah. Ma dalam Quran ni dia ada 2 di situ dalam ayat ni. Sama ada ma tu berbentuk dia panggil istifhamiyah. Ma berbentuk pertanyaan, seolah-olah kalau kita ambil ayat ma tu bentuk pertanyaan, binasalah manusia. Bagaimana dia boleh dikufur? Macam tu. Tapi kalau ma tu digunakan untuk takjubiyah, menunjukkan takjub, kita akan terjemah ayat tu, binasalah manusia itu. Alangkah, dia kata macam ayat takjub ni macam alangkah besarnya kekufuran dia tu. Bentuk ayat takjub, ma tu boleh guna 2. Sama ada bentuk pertanyaan bagaimana, kenapa dia boleh kufur, ataupun berbentuk takjub. Alangkah besarnya kekafiran dia. Begitulah. Tapi tak boleh hurai panjang lebar lah. So terjemahan tuan-tuan tu ditulis apa? Terjemahan tuan-tuan yang kita tafsir tuan-tuan tu. Tadi kita tafsir
Ada kitab tafsir yang translation ada? Oh, tuan-tuan tak ada? Tak ada. Oh, semua menghafalnya, subhanallah. Takut saya nak datang. Hafal Quran semua, subhanallah. Okey. Kemudian dalam ayat ni Tuhan kata, binasa orang-orang yang kufur. Kufur ni yang paling besar kita akan rujuk dalam ayat ni, dia sangat berkaitan kufur tentang hari kebangkitan. Kufur, dia tak percaya tentang adanya hari kiamat. Lepas tu Allah bawa, Allah cerita pada kita, Allah bicara dalam Quran, Allah membawa kita asal usul kita. Kita ni dulu ada ke tiada? Kita dulu tiada kan? Kita ni mati berapa kali, hidup berapa kali? Tuan-tuan, kita mati berapa kali, hidup berapa kali? Quran kata, Allah kata dalam Quran, berapa kali hidup, berapa kali mati? Biasa kita tanya, kita jawablah, tak apalah. Kita mati 2 kali, hidup 2 kali saja. Mati kita pertama, mati sebelum keluar daripada perut ibu tu, kita mati. Tak ada tu maknanya mati. Allah hidupkan balik. Hidup tu hidup pertama, hidup sekarang. Mati lagi sekali tak? Ni mati, nyawa keluar. Lepas tu hidup lagi tak? Hidup lagi tak? Bila? Hari akhirat. Dah. Lepas tu tak ada dah. 2 saja. Dalam ayat ni Allah cerita membawa korang yang kufur sangat, yang kufur tak percaya hari akhirat, binasalah orang yang kufur ni. Alangkah besarnya kekufuran mereka. Macam mana dia dari kufur? Lepas tu Allah bawa, Allah kata, min ayyin syai'in khalaqah? Allah Ta'ala tanya, daripada apa Allah menciptakan kamu? Maknanya dekat diri kita ni, kalau kita belajar tentang ciptaan-ciptaan Allah ciptakan kita, antara mesej dia Allah nak bawa, Allah nak bagi argument, Allah nak bangkang. Sebab jawapan orang-orang kafir, salah satu sifat kufur adalah tak percaya adanya hari kebangkitan. Macam dia orang kata pada surah Yasin ayat 78 lah. Tuan-tuan baca Yasin tak ni? Tetap mana Jumaat baca tak? Tuan-tuan tak baca? Subhanallah tuan-tuan, bagus Ayat yang kita baca, yang biasa orang baca, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia kata apa? Qala man yuhyil 'idham. Siapa yang dapat hidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Siapa dia? Kalau buka surat Al-Waqiah, dia tanyakan, macam mana nak kumpulkan mak bapak kami dulu? Macam mana nak bangkitkan? Dah jadi tulang belulang? Macam mana surah Al-Qiyamah? Jadi dalam ayat ni, tuan-tuan kena faham begini. Ayat yang cerita, kalau Allah cerita tentang manusia jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, antara sebab dia, Allah nak memberitahu, kamu ni asalnya tak ada. Maka kalau kamu jadi tulang belulang, yang asalnya tulang tu dah ada, boleh tak hidupkan balik? Boleh. Lepas tu Tuhan kata, qutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah. Hei manusia, engkau tu daripada apa engkau jadi? Lepas tu Allah bagi jawapan. Sebenarnya kalau kita belajar Quran, pertanyaan dalam Quran ni dia banyak masuk lagi. Bertanya tu bukan makna bertanya Allah tu tak tahu. Bertanya di sini bermakna untuk membangkang mereka sebagai tahdid. Ni banyak pula nanti kalau buat tafsir, buat jenis-jenis pertanyaan di dalam Al-Quran. Apa dia? Tuan-tuan tahu tak, huruf-huruf dalam Quran hijaiyah 28 tu semuanya ada fungsi. Waw fungsinya apa? Dah faham. Banyak. Lam fungsinya apa? Ba huruf ba tu ba. Dalam Quran boleh membawa sebabiyah. Lam, kalau masuk inna, lepas inna ada lam. Kenapa inna lepas tu lam lagi? Al-Quran setiap huruf dia ada maksud dia. Cuma nak sampai maksudnya bila wallahu ta'ala alam. Kena belajar. Maka Allah kata, Allah membangkang mereka. Kamu tu sebenarnya dulu daripada apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Daripada setitis air mani dijadikan engkau, dan faqaddarah ditentukan. Kalau tanya orang yang tak sembah Tuhan, dia akan tahu dia daripada mana setitis air mani. So nanti buat dalam Quran, cari ayat-ayat yang cerita tentang bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam cukup masa ni. Okey, kita habis 10 berapa ni? 10:30. Tak apa, tak habis tak apa kot ni. Jumpa perkampungan sunnah 20 nanti. Ada 10:20 ni. Banyak lagi ni ayat dia ni, subhanallah. Baik. Lepas tu setitis air mani. Kalau kita baca dalam surah
Surah apa yang ada cerita tentang yang lengkap Allah cerita manusia daripada apa ke apa? Surah apa? Surah Al-Mu'minun. Okey, tak apa. Allah kata kita daripada setiap air mani yang tak ada apa-apa, yang bercampur laki dan perempuan. Amsyajin nabtali. Kalau baca surah At-Tariq, air mani laki keluar pada mana? Air mani laki keluar daripada mana? Air mani laki keluar daripada? Ustaz tanya-tanya lagi pada mana? Buka dalam surah Tariq. Bainas sulbi wat taraib, daripada tulang sulbi belakang, perempuan daripada tulang dada. Aiman ni tak ada nilai sikit pun, Allah kata. Lepas tu faqad darah ni Allah tentukan. Tentukan ni maknanya Allah jadikan daripada alaqah, daripada darah jadi mudrah, lepas mudrah jadi seketul daging, lepas tu jadi Allah balut dengan tulang-tulang, lepas tu jadilah kau makhluk yang akhir. Kemudian Allah bawa lagi, Allah kata summas sabila yassarah, ayat 20. Allah kata lalu kami memudahkan jalannya. Memudahkan jalan ni ulama-ulama tafsir berbeza pandangan. Ada kata memudahkan jalan ni maknanya jalan dia nak keluar daripada perut mak dia keluar. Ada yang kata mudahkan jalan dia ni Allah bagi jalan, nak bezakan yang mana baik yang mana tak baik. Macam dalam surah apa? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Surah? Ataupun dalam surah Allah kata dalam surah yang ayat Najdain tu surah apa? Al-Balad wa hadainahu najdain kan? Kami telah beri hidayah dua jalan. Okey, ada kata jalan ni kami mudahkan baginya jalan, sama ada jalan nak keluar pada perut mak dia tu, rahim ibunya, ataupun jalan di sini bermakna jalan beza antara baik dan buruk. Kemudian Tuhan kata, lepas kau dah hidup, Allah ringkaskan. Tuhan kata, summa amatahu fa akhbarah. Kemudian matinya dia dan dikuburkan dia. Dikuburkannya sebagai tanda mulia Allah kepada manusia. Allah tak beza-beza, Allah ajar. Kubur ni buat macam mana kubur? Gali kan? Buat kuburnya. Dia ajar pada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah kata akhirnya kamu mati dan kamu dikuburkan. Habis ayat tu. Allah ringkaskan. Kemudian Allah bawa sekali lagi. Summa, kemudian idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila sampai kepada masa yang Allah kehendaki, dia membangkitkan kamu kembali. Tadi cerita daripada state air mani sampai jadi orang, keluar hidup. Al-Quran, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak susun flow dia satu ke satu, tuan-tuan kena gabung surah-surah yang berbeza. Sebab tu kalau nak cari tafsir paling baik dia panggil tafsir Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran bil Quran. Pertama, tolong beli Ibnu Kathir. Satu. Kalau nak cantik lagi, nak dapat banyak lagi ayat, kena beli Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, karangan Al-Imam Muhammad Amin Al-Syanqiti rahimahullah. Tuan dapat dua kitab ni gabung, kita akan dapat bagaimana Allah susun cerita tentang kejadian-kejadian dalam surah yang berbeza-beza. Dalam ayat, dalam surah Abasa Allah ringkaskan, lepas kau air manis sekian, kau ditakdirkan, ditentukan jadi daging macam mana dan sebagainya, daripada 40 hari ke 40 hari dan sebagainya. Allah kata kemudian mati, kemudian duduk dalam kubur, dikuburkan kamu. Kemudian sampai masa kemudian apabila aku kehendaki, kata Allah, dia akan dibangkitkan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maknanya Tuhan bagi tahu, buat masa sekarang ni, kamu semua yang mati ni Allah tak bangkitkan lagi. Tunggu nanti sampai kebangkitan baru dibangkitkan. Sampai pada masanya, sampai Allah kata sampai masa dibangkitkan. Cuma Nabi diajar oleh Allah bagi tahu saja, jangan menafikan kebangkitan. Nabi kena sebut akan dibangkitkan. Cuma Nabi tak kata nak bangkitnya bila. Itu Tuhan kata sampai masa nanti yaqdima amarah, akan dibangkitkan. Okay. Kemudian terus pada ayat yang ke-34, Allah nak fokus cerita tentang nikmat pula. Allah kata apa?
falyanzuril insanu ila ta'amih. Ayat nombor 30 berapa? 34. Allah mengatakan apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia itu hendaklah dia mematikan tentang makanannya. Kenapa Allah ajak kita, Allah berbicara dengan kita, manusia kau tengoklah kau tu makan apa? Apa sebab? Makan ni nikmat tak? Siapa yang bagi makan? Kalau orang dulu sumber makannya daripada apa? Daripada apa? Pertanian kan? Betul tak? Betul tak? Orang dulu dia bertanam. Sebab tu Tuhan akan cerita tentang dia bawa turun hujan, dia lembutkan tanah ni. Makan ada jenis pokok-pokok tu nanti engkau pun makan, binatang ternak kau pun makan. Sebab tu dalam Quran, tuan-tuan biasa dengar tak? Tuan-tuan buat tak tafsir maudu'i, yang tuan-tuan nanti buat tafsir maudu'i, tuan-tuan cari ayat-ayat air dalam Quran. Buat listkan air. Langit-langit dalam Quran. Hujan-hujan dalam Quran. Susun buat tafsir maudu'i. Tuan akan dapat mesej. Kenapa Tuhan cerita pasal hujan yang turun? Kenapa Tuhan cerita tanah yang kering kontang? Ayat ni Allah mengajak manusia, ingat nikmat yang aku bagi kat engkau tu. Kalau makan pun kau sendiri pun harapkan kepada aku, kata Allah. Kita faham mesej dia. Kau tak nak percaya Tuhan, kau tak nak sembah Tuhan lagi. Kau tak percaya hari kebangkitan. Dan kau dulu daripada tiada diadakan Siti Saimani. Engkau sendiri tak boleh halang untuk jadi apa, betul tak Tuhan kata? Tapi kenapa tak mau sembah Tuhan? Kenapa kau sombong sangat? Kalau nak tahu ayat sombong-sombong dan sebagainya tu, nak tahu mereka mengaku tak mengaku, baca surah Al-Mulk. Fa'tarafu. Kan betul tak? Dia kata lau kunna na'kilu ma nasma'u aw na'kilu ma, kan kunna fi. Kalaulah dulu kami fikir dengan otak, kalau kami dengarlah, tak tentu kami tak jadi orang yang neraka. Ayat ni memberi mesej, Allah memberikan suruh tu fikir dengan akal yang bersih. Tapi dia orang nak terima tak? Sebab tu orang yang sombong, kafir-kafir Quraisy musyrikin ni sebenarnya dia tahu benar, tapi dia sombong. Sebab tu sombong ni maknanya apa? Sombong ni maknanya orang yang merendahkan orang lain, lepas tu dia menolak kebenaran. Sebab tu Nabi tadi, sebab kalau kita baca dalam sejarah, tuan-tuan cari dalam Quran, Allah cerita bagaimana waktu Rasul sampaikan dakwah, bagaimana pembesar-pembesar ni kata pada Nabi, engkau ni dalam miskin pada kami, kau jadi Rasul? Ya ikut engkau tu semua miskin. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, Muhammad kau jangan sampai terpaling dengan dia orang. Itu contoh dia. Tapi Allah kata tak apa, kalau bab miskin kita tak apa. Sekarang ni Tuhan bawa pula tentang nikmat makan, nikmat. Tuhan kata kau tengok kau makan tu daripada siapa yang jadikan makanan. Lepas tu Tuhan kata apa? Anna sababnal ma asabba. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air daripada langit. Kalau kita nak tahu tentang Allah buat argument tentang makan, pertanian, tentang buka surah apa? Kita bukalah surah Al-Waqi'ah. Ya Allah tanyakan, nahnu khalaqnakum, kan? Atau Allah tanya, afara'aitum ma tahrusun. Tuhan katakan, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu tanam itu? Allah tanya, Allah bawa. Tapi ayat ni diringkaslah. Kau tengok apa yang kau makan. Kami yang bawa turun air daripada langit. Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami telah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Nanti tuan cari dalam Quran, kumpulkan ayat berbentuk bumi-bumi dalam Quran. Kita akan jumpa Allah susun bumi ni apa? Satu. Antaranya ayat ni Allah belah bumi tu. Ada ayat Allah kata bumi tu dibentangkan. Tanah yang nak ditanam, tanah tu senang nak subur. Tapi ayat ni Allah membawa kami yang belah bumi tu. Air hujan kalau dia turun, kalau Allah bagi keras tanah ni, boleh keluar benih tak? Boleh keluar tanaman tak? Boleh keluar pokok zaitun, boleh keluar pokok apa? Pokok kurma. Tak boleh. Tapi Allah telah belah bumi itu. Fa ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Habba ni, hab ni dia bentuk biji-biji. Nak tahu hab lebih detail, baca surah Ar-Rahman. Wal habbu dzul asfi war raihan. Apa tu hab? Apa tu raihan? Lepas tu Allah kata kami yang tumbuhkan benih-benih tu, biji-bijian. Kalau biji-bijian ni benda yang dia
benda yang dia boleh keluarkan kulit. Dia panggil biji-biji nahab. Kemudian Tuhan kata wa inaban wa qadba. Kami juga keluarkan. Inab ni tak nafikan, orang tahu dah, anggur. Dan juga wa qadba ni apa? Qadba ni sayur-sayur yang binatang pun boleh makan. Wa zaituna wa nakhla. Keluarnya pokok zaitun dan pohon kurma. Kenapa Allah sebut benda ni secara khusus dalam banyak-banyak buah? So makanlah zaitun, makanlah buah kurma. Tapi saya tak jual kurma, saya tak jual zaitun. Tuhan kata, dia ada hikmah dia. Tuan makanlah. Kemudian Allah kata apa? Lepas tu Allah cerita banyak lebar. Tuhan kata, wahadaika gulba. Kebun-kebun yang lebat. Hadaik ini kebun-kebun, bukan saja kebun-kebun, tapi dia punya dahan-dahan dia tu lebat-lebat. Dia panggil gulba ni, dia panggil dahan dia lebat-lebat macam tu. Lepas tu Allah kata apa? Wa fakihatan wa abba. Buah-buahan ni selain pada zaitun tu, buah-buahan apa saja buah-buahan? Wa abba, dan rumput-rumput yang dimakan oleh binatang. Lepas tu Tuhan letak hujung tu, mata'an lakum, untuk kesenanganmu, wa li an'amikum, dan juga binatang-binatang ternakanmu. Nikmat Allah ajak. Jadi kalau orang beriman, kalau dia berinteraksi dengan ayat nikmat, kalau dia tahu siapa bagi makan? Allah. Siapa kita hujan? Allah. Siapa yang belahkan laut bumi tu bagi senang nak tanam? Allah. Siapa bagi zaitun? Allah. Kurma siapa? Allah. Kalau kamu tahu itu Allah yang buat, kenapa tak sembah Tuhan? Tapi sebab apa? Sombong. Kita yang baca ayat ni, kita kata ini semua daripada Allah. Yang datang ni semua datangnya daripada sifat apa? Ar-Rahman, 'allamal Quran. Tuhan sebut satu. Ni panggil nikmat Tuhan bagi. Cuma jangan carilah, ustaz, kenapa durian tak sebut dalam ni? Kenapa harum manis tak ada dalam ni? Memanglah sebab bahasa Quran tu dia ke orang Arab, mana jumpa harum manis dalam ni? Allahu Akbar. Itu kan nikmat. Allah ajak, Allah berinteraksi dengan kita tentang nikmat. Tuan-tuan nanti buat satu tajuk nikmat-nikmat Allah dalam Quran. Saya bagi banyak tajuk dah, dia tuan buatlah. Habis kampungan sunnah ni tuan buatlah tafsir lagi. Jangan tunggu kampung. Boleh. Okey, kemudian sampailah ayat itu, habislah. Sebab dah 10.30 lah. Memang tak sempat nak urai. Saya pun duk fikir, tak tidur pada semalam, macam mana nak urai. Ini sebenarnya teknik tafsir yang dikeringkah je, dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak boleh nak urai satu secara lebar. Saya minta maaf bagi pihak saya. Tamat ni kita sampai ayat nombor 33, dan insya-Allah nanti ayat yang seterusnya insya-Allah tuan baca cerita tentang hari akhirat. Cerita tentang hari akhirat yang Allah kata apa? Kita ni semua lari daripada siapa? Lari daripada siapa? Lari daripada apa? Mula Allah kata tiup sangkakala. Lepas tu lari daripada saudara kandung ataupun saudara-saudara yang seibu sebapa. Lari pada mak, lari pada ayah, lari daripada isteri dan anak-anak. Sebab apa? Orang ni yang paling rapat dengan kita. Antara sebab kata Syekh Shalih Utsaimin, takut semua orang bagi balasan. Dia. Jadi tak nak bagi orang tuntut akan hak-hak dia, dia lari masing-masing. Tapi Allah kata apa? Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing di alam akhirat. Dan last kali Allah tutup, di akhirat ada dua golongan. Ada yang muka berseri-seri, ada muka yang muram durjana. Yang berseri-seri itu bukan saja muka berseri, tapi dhahikatum mutabsyirah. Dia ni ketawa riang-riang. Itu dah paling tinggi orang yang gembira di alam akhirat. Satu lagi muka dia apa? Tarhaquha qatarah, yang muram durjana. Nanti kalau gandingkan dengan surah Ar-Rahman, Tuhan kata apa? Fa yauma idzil la yus'alu an dzambi. Tuhan kata pada hari itu tak perlu tanya tentang dosa, sebab dah kenal siapa dosa, siapa tak dosa. Yu'raful mujrimuna bisimahum, dikenal orang buat dosa ni daripada wajah-wajah mereka. Kalau yang duduk nanti dekat akhirat, tengok orang sebelah, tengok muka kau ni muram semacam, dia tu orang banyak dosa. Tapi orang beriman pada Tuhan mukanya berseri-seri. Tuhan cerita dua golongan. Maka habislah 42 ayat tadi. Panjang umur, insya-Allah kita jumpa lagi. Ada persoalan? Betul kan 1/2 kan? Ada pertanyaan tak? Sekurang-kurangnya kalau tak dapat banyak, dapat satu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kita belajar lagi.
Baik, ada persoalan, pertanyaan? Tak ada? Kalau macam tu saya berhenti kat sini lah. Saya minta banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan sebab saya tak dapat nak ulas tafsir secara tahlili detail sebab masanya diberikan hadnya sangat terhad lah. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh stay lagi sampai habis. Mudah-mudahan dapat banyak ilmu berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya dengan ini sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.